Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2, pelajaran 13 yang bertajuk Panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ini berkaitan dengan rukun iman, iaitu beriman kepada kitab. Maksud beriman kepada kitab Allah ialah yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Beriman kepada kitab merupakan salah satu daripada rukun iman. Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Oleh itu, beriman kepada kitab merupakan rukun iman yang ketiga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, iaitu dan kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Jadi jelas dalam ayat ini menunjukkan arahan supaya beriman kepada kitab. Baiklah, tugasan yang pertama, nyatakan maksud beriman kepada kitab Allah. Baik, seterusnya kita teruskan dengan nama-nama kitab dan penerimanya. Terdapat 4 buah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul penerima. Baik, yang pertama ialah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Adam. Kitab ini menggunakan bahasa Syriani. Sekarang ni masih ada lagi negara yang dinamakan sebagai Syria. Tetapi sekarang ni negara Syria tu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Oleh sebab itu bahasa Syriani ni dah tak wujud. Okey. Yang kedua, okey, baik. Kitab Zabur ni dalam orang barat panggil sebagai kitab Psalm. Okey, the Psalm of David. Psalm ni ejaan dia P-S-A-L-M-S. Okey, the Psalm of David maksudnya kitab Zabur Daud. Okey. Baik, seterusnya. Yang kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah ialah kitab Taurat. Kitab Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni sekarang ni dipanggil sebagai bahasa Hebrew. Hebrew ni masih digunakan di negara Israel. Okey. Orang Israel menggunakan bahasa Hebrew. Okey. Barat panggil kitab Taurat ini sebagai Torah. Okey, dia menggunakan tulisan Hebrew. Baik, seterusnya yang ketiga ialah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa, juga menggunakan bahasa Ibrani iaitu Hebrew. Okey. Kitab Injil barat panggil sebagai Gospel. Injil ditulis oleh 4 orang penulis, iaitu Matthew, Mark, Luke dan John. Okey. Walau bagaimanapun antara keempat-empat tulisan ni berbeza antara satu sama lain. Okey.
Baik, seterusnya. Yang keempat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad iaitu kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Okey. Kitab Al-Quran, bagi mendapatkan pahala membaca Al-Quran, seseorang itu perlu membaca Al-Quran dengan masih lagi menggunakan bahasa Arab. Okey. Walaupun orang tu tak tahu makna, dia kena baca dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh kerana dia Al-Quran masih menggunakan bahasa Arab, tulisan asal dan maksud asal adalah dapat dipelajari menggunakan bahasa Arab. Baik, tugasan kedua. Senaraikan 4 kitab yang diturunkan dan Rasul penerima kitab. Seterusnya kita pelajari tentang suhuf dan Rasul dan Nabi penerima. Suhuf juga merupakan kalam Allah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah, pengajaran kepada manusia. Orang Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Firman Allah dalam surah Al-A'la, surah yang ke-87 ayat ke-18 hingga 19. Inna haza lahfi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang bermaksud sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, suhuf yang terdahulu, iaitu kitab suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Okay. Dalam ayat ini menunjukkan perkataan suhuf yang wajib kita imani. Baik, seterusnya. Menurut Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Quran Ibn Katsir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti yang berikut. Pertama, Nabi Musa menerima sebanyak 10 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Idris menerima 30 suhuf. Nabi Sis menerima 50 suhuf. Berdasarkan senarai-senarai Nabi ini, hanya Nabi Musa yang menerima suhuf dan juga menerima kitab daripada Allah. Manakala Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi Idris dan Nabi Sis, dia tidak menerima kitab. Tugasan ketiga, nyatakan pengertian suhuf dan Nabi penerimanya. Baik, seterusnya mari kita tengok perbezaan antara kitab dan suhuf. Dari aspek bentuk, kitab merupakan helaian yang dibukukan. Semua kalam Allah yang ditulis, kemudian dikumpul dan dijadikan sebuah buku. Dibukukan. Manakala suhuf ialah helaian-helaian yang tidak dikumpul dan dia tidak menjadi kitab. Tidak menjadi buku. Dari aspek isi kandungan, kitab lebih banyak isi kandungan yang menjadi panduan kepada manusia. Okay? Kitab mengandungi hukum, kitab mengandungi ajaran, nasihat, janji baik dan buruk, kisah-kisah yang terdahulu, khabar yang menggembirakan, khabar yang menakutkan. Manakala suhuf, isi kandungannya mengandungi hukum dasar, kata hikmah dan pengajaran. Dari aspek Nabi dan Rasul yang penerima, kitab, Rasul dan Nabi dan Rasul yang menerima kitab ialah Daud, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala suhuf, Nabi dan Rasul penerimanya adalah Nabi Musa, Ibrahim, Idris dan Sis.
Seterusnya, tugasan yang keempat, jelaskan dua perbezaan antara kitab dan suhuf. Seterusnya kita pergi kepada keistimewaan Al-Quran berbanding dengan kitab samawi yang lain. Okey. Kitab samawi, perkataan samawi ni menunjukkan bermaksud langit. Iaitu kita nak bandingkan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kita nak bandingkan Quran dengan Injil, dengan Zabur dan Taurah. Apakah keistimewaan Al-Quran berbanding kitab-kitab yang lain? Yang pertama, keistimewaan Al-Quran terletak pada isi kandungannya. Kandungan Al-Quran merupakan kandungan yang lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia, sama ada di dunia maupun akhirat, seperti akidah, syariah dan akhlak. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5, surah yang ke-5 ayat yang ke-3. Ini merupakan potongan daripada ayat yang ke-3. Ayatnya berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Aku telah reda akan bahawa Islam sebagai agama kamu. Di sini nikmatku merujuk kepada Al-Quran. Bermaksud Al-Quran yang diturunkan pada waktu itu telah lengkap mencakupi seluruh kehidupan manusia. Baik, yang kedua, keistimewaan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab Zabur, Taurat dan Injil ni ialah Al-Quran terpelihara sehingga kiamat. Allah bagi jaminan akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Firman Allah SWT, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, iaitu Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Daripada ayat ini menunjukkan bahawa Allah bagi jaminan Allah yang menjaga Al-Quran sampai ke hari kiamat. Kita dapati bukan tak ada percubaan orang yang cuba nak menyelewengkan Al-Quran dengan mengubah perkataan-perkataan. Walau bagaimanapun usaha mereka ni dapat dikesan. Okey. Contohnya, jika ada Al-Quran yang diubah perkataan, kemudian disebarkan kepada orang awam. Kebanyakan orang awam yang ada dekat dunia ni, orang Islam, kebanyakannya menghafal Al-Quran. Kalau dia tak hafal pun, dia dah biasa dah baca Al-Quran. Apabila dia baca, dia dapat kesan perbezaan perkataan tu. Daripada situ, apabila dapat kesan tentang usaha untuk menyelewengkan Al-Quran, maka dihapuskan Al-Quran yang cuba diselewengkan tu. Baik, seterusnya, keistimewaan Al-Quran ini. Al-Quran menasahkan kitab-kitab yang terdahulu, sama ada Zabur, Taurat ataupun Injil. Segala hukum yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut telah dinasahkan, tak sah lagi, kerana Al-Quran melengkapi segala hukum-hukum yang terdapat sebelum ni. Okay. Hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab sebelum ni hanya sesuai untuk dilaksanakan pada umat dan zaman itu sahaja, manakala Al-Quran ini sesuai dilaksanakan berterusan hingga kiamat. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Maksudnya, dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad
kitab Al-Quran yang membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya kitab suci yang telah telah ada di hadapannya, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum antara mereka, iaitu ahli kitab, itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Tugasan kelima, jelaskan dua keistimewaan Al-Quran kepada manusia. Baik, seterusnya kita pergi kepada tujuan Al-Quran diturunkan. Yang pertama, tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia ialah sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Bermaksud sesiapa yang nak menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah, inilah dia panduannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 1 hingga 2. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bermaksud Alif Lam Mim, Zalikal kitabu. Bermaksud itulah kitab, iaitu Al-Quran. La raibah, tidak ada sebarang keraguan. Fihi, di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi panduan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Okey. Ayat yang pertama ini telah menyebabkan beberapa orang yang tega dalam agama lain dia masuk ajaran Islam. Dia buka saja, okey, ada seorang imam di luar negara, di barat dia telah memberi satu kitab tafsir Al-Quran. Kemudian dia bagi kepada seorang tu, anak kepada padri. Dia bagi kepada anak padri tu. Anak padri tu kata, sudahlah, semua ajaran sama je, dia kata. Kemudian dia letak kat tepi katil dia. Satu hari dia buka, dia jumpa ayat ni. Dia kata, tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Dia kata, saya akan cari apa kesalahan dalam kitab ini. Apabila dicari kesalahan dalam kitab Al-Quran, tak ada satu pun yang bercanggah antara ayat-ayat Al-Quran. Perkara ini menyebabkan dia diberi hidayah oleh Allah dan memeluk Islam. Okey. Baik, seterusnya yang kedua, Al-Quran sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-43. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Yang bermaksud, dan orang-orang kafir itu berkata, engkau bukanlah seorang rasul daripada Allah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan juga disaksikan oleh orang yang ada pengetahuan mengenai kitab Allah. Okey. Orang-orang yang ahli kitab dulu, sama ada Yahudi ataupun Kristian, yang dulu dia ahli kitab pada zaman Nabi, dia tahu bahawa Rasul kalau dilantik dia akan diberikan kitab. Okay? Jadi dengan adanya kitab Al-Quran ni menunjukkan bukti bahawa Nabi Muhammad ni dilantik sebagai Rasul. Baik, seterusnya Al-Quran ini merupakan sebagai mukjizat kepada Rasulullah. Bermaksud Al-Quran ni dia boleh melemahkan pihak yang ingin menentang ajaran Islam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika Rasulullah hidup, mukjizat Al-Quran ni lebih kepada bahasa. Tapi pada zaman sekarang, pada zaman akhir zaman yang terkini ini, zaman yang menonjolkan sains dan teknologi, mukjizat Al-Quran juga dapat
melemahkan orang-orang yang ingin menentang Al-Quran dengan menggunakan hujah sains dan teknologi. Okay? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-88. Kulla inistama'atil ins wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislih walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun, bukan kita kumpul manusia je di dunia ni, tapi sekiranya manusia dan jin ni kita kumpulkan dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan kitab yang sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran. Walaupun mereka saling bantu-membantu untuk mencipta kitab yang seperti Al-Quran. Baik, seterusnya kita pergi, kita tengok dari segi mukjizat Al-Quran yang terdapat pada zaman sekarang, yang kita tengok dari sudut penemuan sains. Okay? Penemuan sains dalam Al-Quran, yang pertama kita tengok dari segi proses kejadian manusia. Okay. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 14. Allah berfirman, "Thumma khalaqnal nutfata alaqatan, fa khalaqnal alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata izaman, fa kasawnal izama lahman, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Maksudnya, kemudian kami ciptakan sperma itu menjadi segumpal darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain, sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Okay? Ada perkataan di situ, alaqah. Alaqah kat sini yang ditafsirkan sebagai segumpal darah. Tapi alaqah, bila kita tengok dari segi bahasa, adalah perkara yang tergantung. Jadi maksud ada segumpal darah yang tergantung. Dia tergantung di mana? Tergantung di rahim. Macam mana umat zaman dulu nak cipta perkara yang berbentuk saintifik ni? Tapi Al-Quran sudah mendahului sains yang tidak membincangkan ketika itu. Okey? Baik, okey. Perkara ini kita dapat tengok bagaimana proses ini. Okey, proses manusia yang pertama adalah sperm, iaitu nutfah. Kemudian alaqah, dia menjadi segumpal darah yang tergantung pada rahim. Kemudian mudghah, seketul daging. Kemudian yang keempat, proses keempat, izam, jadi tulang. Yang kelima, izam lahma, tulang yang dibalut dengan daging. Kemudian seterusnya jadilah janin yang ditiupkan roh, seterusnya menjadi bayi. Okay? Baik, lagi satu kita tengok kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran yang ada kaitan dengan penemuan sains, iaitu kulit manusia. Penemuan sains mendapati bahawa medium penghantar rasa sakit terletak pada kulit manusia. Okay? Yang nak kasih ada rasa sakit kepada manusia tu terletak pada kulit. Kenyataan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran. Firman Allah dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha
liyazuqul azab innallaha kana azizan hakimah. Maksudnya, sesungguhnya orang yang kufur, iaitu ingkar kepada ayat-ayat Allah, iaitu keterangan daripada Allah, Allah akan membakar mereka ini dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah menggantikan kulit itu, Allah menggantikan untuk mereka kulit yang lain, supaya mereka dapat merasakan azab itu. Dan ingatlah bahawa Allah adalah maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Okey? Kalau kita tengok dekat dalam buku teks kita tu, okey, ada kat sini, reseptor, penerima rasa, sentuhan. Sentuhan sama ada lembut ataupun kasar, panas ataupun sejuk, sakit ataupun tidak sakit. Kemudian reseptor tu menghantar maklumat kepada saraf. Kemudian saraf menghantar maklumat kepada akal, otak kita. Otak mentafsirkan apa yang terjadi pada kulit. Baik, apa tujuan dia? Tujuan Allah menggantikan kulit yang terbakar dan hangus itu dengan kulit yang baru. Apa tujuan dia? Supaya penghuni neraka ni dirasa azab. Azab ni rasa berterusan. Hangus ganti kulit baru. Kulit baru yang muda tu. Baik, menurut sains, proses menggantikan kulit lama dengan kulit yang baru disebut sebagai mitosis, iaitu proses pertumbuhan kulit yang baru selepas kulit yang sedia ada dia rosak. Okey? Baik. Kulit ni kulit dia mempunyai 3 lapisan. Iaitu lapisan epidermis, lapisan dermis dan lapisan hypodermis. Okey. Baik. Kemudian kulit paling nipis ialah kelopak mata, iaitu nipis dia 0.5. Kulit yang paling tebal ialah tapak kaki, setebal 4 mm. Terdapat 3 fungsi kulit, iaitu melindungi dan mengawal suhu badan. Okey, seterusnya, dan memberikan deria rasa. Bagaimana dia berfungsi? Reseptor yang ada pada kulit ni, dia memberikan sensitif kepada sentuhan. Okey. Baik, seterusnya, lapisan epidermis ini dibuat daripada banyak sel kulit yang dipanggil sebagai keratinosit. Okey, keratinosit ini diganti setiap 4 minggu. Okey, apabila 4 minggu, kulit kita ni, kulit yang muda ni akan naik menolak ke atas. Okey, menolak ke atas. Kulit yang atas tu, yang paling atas menjadi kulit sel yang mati. Apabila sel kulit ni ditolak ke lapisan atas, ia akan menjadi kulit yang mati yang dipanggil sebagai keratin. Keratin ini bersifat kalis air dan mempertahankan kulit daripada pencerobohan benda asing dari luar. Tengok. Yang keratin ni dia tak ada rasa, kulit mati. Tapi dalam ayat Al-Quran tu menunjukkan bahawa apabila kulit itu dah mati, Allah ganti dengan kulit yang baru. Okey? Kulit yang baru tu yang sakit, kulit mati tu tak sakit. Okey? Baik, seterusnya. Okey. Apakah hikmah beriman kepada Al-Quran? Yang pertama, hikmah beriman kepada Al-Quran ialah kita dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta kerana Al-Quran melarang perbuatan yang merosakkan seperti membunuh, dan berzina. Baik, seterusnya. Kedua, hikmah beriman kepada Al-Quran ialah kita dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah mengutuskan Nabi sebagai rahmat ke seluruh alam. Manakala yang ketiga, dengan beriman kepada Al-Quran, kita dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia. Kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan dan melarang melakukan perkara yang membawa keburukan. Seterusnya, hikmah beriman kepada Al-Quran ialah
ia dapat merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Kita juga dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal. Negara juga menjadi aman dan maju kerana Al-Quran menyeru manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Sebagai maklumat tambahan, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan seharian manusia. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minaz-zann inna ba'daz-zann ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Bermaksud, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, kerana sebahagian daripada sangkaan itu ialah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang, dan janganlah sesengah kamu mengumpat akan setengahnya lain. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahawa dia sebagai panduan bagaimana kita nak berhubungan dengan manusia yang lain. Baik, seterusnya tugasan yang ke-6. Jelaskan 2 hikmah beriman kepada Al-Quran. Baik, daripada pelajaran yang kita lalui tadi, kita dapat simpulkan bahawa orang bukan Islam cuba menonjolkan kebenaran ajaran mereka tetapi gagal kerana Allah akan membela kebenaran ajaran agama Allah, iaitu Islam. Kita janganlah takut untuk berhujah dan mempertahankan kebenaran Islam kerana Allah menjamin kebenaran Islam. Kebenaran Al-Quran dijamin oleh Allah sehingga kiamat. Kebenaran Islam dapat dilihat dengan kehebatan isi kandungan Al-Quran yang dapat dibuktikan dengan kajian saintifik. Oleh sebab itu, kita perlulah menyediakan diri kita dengan hujah-hujah bagi berhadapan dengan orang-orang yang cuba berhujah dengan kita. Banyak terdapat maklumat-maklumat hujah bahawa ajaran Islam ni ada benar dan Al-Quran merupakan kitab yang benar. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.